Ilman, Arif, Amar, Hafizul. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada kelas kita untuk malam ni. Okey, ada buku modul tak tu masing-masing? Nak dengar suara sikit. Ada buku modul tak masing-masing? Ada. Ada. Okey. Jadi kita akan teruskan kelas kita pakai buku modul. Kita guna buku modul. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi yang pertama sekali cikgu nak masing-masing luruskan niat. Kita ni datang malam ni kita korbankan 2 jam untuk kita daripada bermain-main untuk belajar. Jadi kita korbankan tu pastikan 2 jam yang kita dapat ni 2 jam yang bermanfaat, 2 jam yang berkualiti. Biar tak sia-sia. Cikgu, saya dah habiskan 2 jam. Apa yang kamu dapat daripada 2 jam tu? Jadi bila kita tak fokus, jadi 2 jam tu jadi sia-sia. Okey, jadi kita akan teruskan. Luruskan niat. Masing-masing cakap dekat diri kita, aku datang malam ni duduk dekat depan laptop 2 jam ni nak belajar. Boleh ke semua? Kita luruskan niat sama-sama. Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang ini adalah apa yang cikgu nak ajar malam ni. Okey, jadi bila kita masuk kepada matematik tingkatan 2, bab ni bila masuk dalam soalan periksa, bab ni menjadi bab yang wajib skor. Yang bila kita tengok soalan bab ni, kita kena dapat markah daripada bab ni. Sebab apa? Sebab bab ni senang. Bab 2 dia mencabar sikit. Bab 3 mencabar juga. Jadi bab 1 ni peluang untuk kamu dapat markah banyak dekat bab 1. Bab 2 dengan bab 3 tu mencabarnya boleh ditoleransi lagi, nanti cikgu ajar. Okey. Jadi kita akan pergi kepada bab 1. Okey, jadi bab 1 untuk tingkatan 2 adalah tentang pola dan jujukan. Ini dalam bahasa Melayu. Untuk siapa-siapa yang ambil bahasa English, pola nama dia pattern. Dan jujukan nama dia sequence. Nama dia sequence. Okey, jadi pada minggu lepas cikgu dah ajar kamu tentang pola. Macam mana nak dapat pola untuk aturan nombor? Minggu lepas masing-masing cek balik. Bila cikgu salin ni kamu faham tak? Minggu lepas cikgu ajar kamu dalam pola, cikgu ajar cara nak dapatkan perubahan pada aturan nombor. Aturan nombor. Maksudnya apa? Maksudnya dia punya operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Tambah berapa? Daripada setiap nombor nak kena tambah berapa? Nombor 2, pada minggu lepas, cikgu ajar kamu pula pada perubahan corak objek. Macam mana kita nak tengok kepada kita punya corak objek? Tengok corak objek apa yang terlibat? Objek apa yang terlibat? Macam mana susunan dia? Itu minggu lepas. Dalam minggu lepas juga, cikgu ajar kamu tentang segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Dan apa segitiga Pascal? Yang ada segitiga, lepas tu ada nombor dekat dalam ni. Dan yang terakhir untuk minggu lepas, cikgu ajar kamu tentang nombor Fibonacci. Macam mana entah dia punya sebutan, tapi ejaan dia Fibonacci. Cikgu ajar kamu penambahan 2 nombor di sebelumnya. Jadi hari ni kita nak belajar apa ni? Masing-masing dah ready ke belum nak belajar? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah ready ke belum? Dah. Okey, baik. Jadi malam ni cikgu akan ajar kamu tentang jujukan pula.
Kita masuk pula kepada jujukan. Apa tu jujukan? Yang pertama kita akan belajar apa tu jujukan. Cikgu akan tunjuk macam mana sesuatu aturan nombor tu jujukan ke tak. Yang kedua, kita akan selesaikan masalah yang melibatkan jujukan. Dan kita akan belajar pula cara nak mendapatkan TN. Apa tu TN? T ni sebutan, N tu keberapa. Kita akan belajar. Dalam jujukan, kita akan belajar juga ungkapan algebra. Maksudnya, dalam jujukan dia ada algebra dia. Jadi, apa yang kita nak belajar hari ni? Ini cikgu tunjuk. Yang pertama, kita nak belajar apa tu jujukan. Yang kedua, macam mana nak selesaikan masalah-masalah yang melibatkan jujukan. Yang ketiga, apabila soalan dah mula tanya, sebutan ke berapa ni, berapa nombor dia. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan belajar jujukan juga. Tapi ada ungkapan algebra. Sebab tu cikgu pesan awal-awal. Algebra ni dia boleh ada dekat mana-mana tempat. Dia selit je. Dalam matematik form tu, daripada bab 1 sampai bab 13 memang ada algebra. Sebab tu dalam masa free, kalau kamu ada masa free, kamu kena ambil masa kukuhkan algebra kamu. Okey, cikgu nak mula mengajar dah malam ni. Uish, tutup kamera semua. Okey. Jadi cikgu nak mula mengajar dah malam ni. Tengah fokus tak ni? Nak dengar suara sikit? Tengah fokus ke? Ya. Tengah fokus. Okey, Ya. baik. Yang pertama malam ni kita akan belajar tentang apa tu jujukan. Jadi, cikgu pergi kepada apa itu jujukan. Apakah jujukan? Cikgu akan tanya, apakah jujukan? Ataupun dalam bahasa Inggeris, sequence. Apa tu sequence? Yang pertama cikgu nak kamu faham. Cikgu nak kamu faham. Pola dan jujukan dalam bab 1 ni dia adalah tentang aturan nombor. Dia adalah tentang aturan nombor. Aturan tu apa? Aturan tu adalah susunan. Maksudnya dia tentang susunan nombor. Jadi kalau cikgu cakap 2, 4, 6, 8, 10, dot. Lepas tu cikgu cakap 3, 5, 6, 7, 9, 12. Dot. Yang ini dekat A ni, ni soalan A. A ni yang cikgu tunjuk dekat A, dia aturan nombor juga. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak nombor tu disusun. Dekat sini nombor ni disusun dalam keadaan menaik 2, makin besar 4, makin besar 6, makin besar 8, makin besar 10. Jadi A ni susunan nombor. Okey, kita tengok pula dekat B. 3, 5, 6, 7, 9, 12. Ini pun kita boleh nampak yang nombor tu disusun. Daripada nombor kecil 3, naik nombor 5, naik nombor 7. Ni tak naklah sampai 12, panjang sangat pula. Okey, ni nota salin. Jadi dua-dua ni susunan nombor. Tapi mana satu jujukan? Mana satu jujukan? Mana satu bukan jujukan? Cara kita nak periksa dia, jujukan, cikgu bagi tahu, jujukan mesti mempunyai perubahan pola yang sama. Inilah syarat yang paling penting untuk jujukan. Dia mesti mempunyai perubahan pola yang sama. Maksudnya apa? Okey, kita tengok dekat A. 2 nak pergi kepada 4. 4 nak pergi kepada 6. Jadi, 2, cikgu tak nak kacau ini. Cikgu tulis kat bawah. 2 daripada nombor 2 nak pergi kepada nombor 4. Rasa-rasa kena tambah berapa semua? 2. Ya, kita tambah 2. Daripada 4 nak pergi kepada 6, kita kena tambah berapa semua? 2. Ya, kita tambah 2 juga. Daripada 6 nak pergi kepada 8, kita kena tambah berapa?
2. Iya. Akhir sekali 8 nak pergi kepada 10. Kita kena tambah berapa semua? 2. Iya. Jadi dekat sini apa yang kita nampak? Kita dah keluarkan dia punya pola. Kita dah nampak dia punya pola. Jadi pola dia dekat sini, sini tambah 2, sini tambah 2, sini tambah 2, sini tambah 2. Jadi bila dia mempunyai perubahan pola yang sama, maksudnya apa? Kita baca aturan nombor adalah jujukan. Itu cara dia. Inilah cara jawapan dia. Aturan nombor bagi soalan A ni adalah jujukan. Okey, kita tengok pula dekat B. Kita tengok pula dekat B. Okey, sekarang cikgu nak soal kamu. 3 nak pergi kepada 5 kena tambah berapa semua? 2. Ya, dia kena tambah 2. 5 nak pergi kepada 6 kena tambah berapa? 3. Tambah 3? Tambah 1. 6 nak pergi kepada 7 kena tambah berapa? 1. Okey, 7 nak pergi kepada 9 kena tambah berapa? 2. Ya. Jadi dekat sini tambah 2, dekat sini tambah 1. Lepas tu tambah 1 balik, lepas tu tambah 2 balik. Jadi dekat sini apa yang kita nampak? Pola dia tak sama. Pola tidak sama. Tadi tambah 2, tambah 2, tambah 2 sampai habis. Dekat sini kita baca pola dia adalah dalam keadaan sama. Jadi bila pola dia tak sama dekat sini, maksudnya kita baca apa? Aturan nombor adalah bukan jujukan. Inilah cara kita nak tentukan sama ada dia jujukan ataupun bukan jujukan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, apa keyword dia? Keyword dia dekat sini adalah tentang pola. Kenapa dengan pola? Pola tu mesti sama. Kalau kita tengok contoh dekat A, ni contoh salin tau salin. Kalau kita tengok dekat soalan A, kita tengok pola dia. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Maksudnya sama je semua. Kita tengok pula dekat B. Sini tambah 2, sini tambah 1. Nampak? Dia dah tak sama dekat situ. Bila dia tak sama, bermaksud dia bukan jujukan. Kalau dia sama, baru kita cakap dia adalah jujukan. Jelas ke semua contoh yang cikgu bagi dekat soalan A dan B ni boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi dekat sini sebenarnya cikgu dah suruh dah ada homework dia. Kita nak check dia jujukan ataupun bukan jujukan. Tapi cikgu ada suruh buat dah. Cikgu ada dah suruh buat. Tapi cikgu akan ambil soalan lain. Cikgu akan ambil soalan lain sebab cikgu nak soalan yang kita tak buat lagi. Okey. Jadi berdasarkan apa yang cikgu dah terang tadi, yang ni soalan ni cikgu ambil daripada buku teks. Jangan terkejut pula dekat sekolah tiba-tiba kamu rasa macam dah buat soalan ni. Okey. Jadi daripada contoh yang cikgu terang dekat atas, cikgu nak masing-masing cuba buat latihan yang dekat belah bawah. Boleh buat mula dekat sini. Boleh ke semua cuba buat dekat situ? Boleh. Okey, bagus. Cuba buat soalan A dan soalan B. Ni kenapa tutup kamera ni semua? Malu-malu dengan cikgu ke ni? Buka kamera, buka kamera. Arif mana Arif? Dah siap? Hantar. Dah siap? Hantar dekat cikgu. Hafizul dapat jawab ke Hafizul? Tengah buat tengok. Okey.
Okey, dah siap hantar kat cikgu Okey, bagus, pandai. Okey, hantar kat cikgu. Christina dapat buat tak tu? Dapat. Hantar kat cikgu Mia dah dapat buat ke Mia? Tengah buat. Tengah buat. Okey, bagus. Dah dihantar kat cikgu. 1 minit lagi. Bagus, pandai. Aik, dapat buat tak ni? Rania dapat buat ke Rania? Rania dapat buat tak tu Rania? Sekejap cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi semua cikgu nak mula buat A dengan soalan B. Boleh ke cikgu nak buat soalan A dengan soalan B ni? Boleh. Okay. Okey, baik. Okey, jadi dekat soalan A fokus kita satu je tahu semua. Fokus kita satu je. Apa fokus kita? Fokus kita tentang apa ni? Kita dekat sini kita just nak kenal sama ada dia jujukan ataupun bukan jujukan. Kita nak kenal dululah apa benda yang kita belajar ni. Daripada kita terus belajar tapi kita tak kenal dia. Dekat mana kita nak praktikkan benda tu kalau kita tak kenal? Contoh, kalaulah kamu belajar fotosintesis kan untuk daun tu kan. Kamu pening pula Contohlah kamu belajar A, B, C, D, E. Macam mana kamu boleh belajar, kenapa kita nak belajar A, B, C, D, E, F, G? Sebab kita nak belajar cara membaca, cara menulis. Sebab bila kamu dah kenal huruf A, kamu tahu cara nak guna huruf A.
Sama juga dengan jujukan. Kalau kamu dah kenal tu jujukan, maksudnya bila soalan-soalan yang mengatakan ataupun sebut tentang jujukan, kamu boleh selesaikan. Sebab kamu dah kenal apa tu jujukan. Jadi cara nak kenal dia, kita akan pergi kepada pola dia. Kita akan tengok dulu soalan A. Cikgu akan salin soalan A. Negatif 10. Negatif 6. Negatif 2. 2. 6. Okey, sekarang negatif 10 nak pergi kepada negatif 6. Dia ada berlaku peningkatan dekat situ. Jadi dia meningkat berapa banyak. Jadi kita kena tambah berapa semua daripada negatif 10 nak pergi kepada negatif 6. 4 tambah Ha. 4. Pandai. Kita tambah 4. Daripada negatif 6 nak pergi kepada negatif 2, kita kena tambah berapa? Tambah 4. Pandai. Negatif 2 nak pergi kepada 2, kita kena tambah berapa? 4. 4. Akhir sekali semua, 2 nak pergi kepada 6, kita kena tambah berapa? 4. Iya. Jadi dekat sini apa yang kita nampak? Yang kita nampak dekat sini pola adalah sama. Dekat sini tambah 4 sampailah habis. Jadi bila dia tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, maksudnya tambah 4 tu sama. Dekat sini kita akan nampak aturan adalah jujukan. Inilah jawapan untuk soalan A. Jelas ke semua soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Pandai. Okey, bagus. Okey, soalan B. 4, 5, negatif 7, 10, negatif 14. Tengok. 4 nak pergi kepada 5, kita kena tambah 1. 5 ni tiba-tiba dia turun. 5 jadi negatif 7. Berapa banyak dia turun? 5 kena tolak dengan 12, dapat negatif 7. Negatif 7 tiba-tiba dia naik jadi 10. Jadi kita kena tambah 17 pula. 10 turun negatif 14. Kita kena tolak 24. Jadi kalau kamu tengok kat sini, pola dia tak sama. Pola dia celaru. Pola dia betul-betul tak sama. Pola tidak sama. Jadi kat sini bila kamu nampak pola dia tu tak sama, jadi itulah bukan jujukan. Aturan adalah bukan jujukan. Inilah cara kita nak kenal dia jujukan ataupun bukan jujukan. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Okey. Susah ke senang ni? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Senang. Okey, bagus. Okey. Inilah cara kita nak tentukan. Jadi dekat sini, cikgu dah habis ajar dah apa tu jujukan. Jadi kamu boleh nampak. Apa tu jujukan? Dekat sini, cikgu bagi maksud. Jujukan adalah perubahan pola yang sama. Lepas tu cikgu bagi 2 contoh. Cikgu sebut dekat A, dekat B ni dua-dua aturan nombor. Tapi mana satu jujukan, mana satu bukan jujukan. Jujukan adalah apabila perubahan dia mempunyai pola yang sama. Bukan jujukan pola yang tak sama. Jadi ni 2 contoh cikgu bagi. Lepas tu kita tutup pula dengan 2 latihan. Latihan A dengan latihan B. Jadi dekat sini habis dah. Kita dah belajar, kita dah kukuhkan tentang apa itu jujukan. Cikgu dah buat tik dekat sini. Jadi kita pergi pula kepada yang nombor 2 kita nak belajar malam ni. Iaitu menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan jujukan. Okey semua, boleh ke kita nak pergi kepada masalah-masalah yang melibatkan jujukan? Boleh ke cikgu nak mula ajar ni? Okey, baik. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masalah-masalah. Cikgu akan bagi tahulah apa masalah yang selalu terjadi ni. Masalah. Masalah besar, masalah kecil. Tak, dia tak susah pun. Masalah ni maksudnya problem lah. Okey, dekat sini selalunya kalau soalan tu bercakap tentang pola,
dia akan tanya kamu tentang contoh 2, 4, 6, 8. Pola ni dia nak kita bagi tahu berapakah perubahan daripada nombor ke nombor. Contoh ni pola, ni pola. Jadi pola ni selalunya soalan-soalan dia adalah berkaitan dengan yang tambah 2 tambah 2 tambah 2. Perubahan dari nombor ke nombor. Tapi masalah ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan jujukan ni macam mana? Okey, kalau dekat soalan jujukan, selalunya dia akan uji kamu daripada 2 ke 4, lepas tu dia bagi kotak. Lepas tu dia bagi 8. Jadi dekat sini dia nak kamu uji. Dia nak uji kamu nombor apa yang sepatutnya kita kena isi dalam kotak tu. Jadi inilah jujukan. Jujukan punya soalan adalah kamu kena cari nombor apa yang kena isi dalam ni. Dia berbeza dengan pola. Minggu lepas untuk masa kita belajar pola, kita tak cari pun apa nak kena isi dalam kotak. Kita just cari dia punya perubahan daripada nombor ke nombor. Jadi jujukan dia dah mula. Dia dah tunjukkan daripada kotak ni nak kena isi nombor apa dalam tu. Sampai situ dulu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi dekat sini bila kita nak cari perubahan, bila kita nak cari nombor yang patut kita isi dalam kotak tu, secara tak langsung kita kena tahu pola. Kita kena tahu, kita wajib tahu apa pola perubahan dia. Sebab kalau kamu tak tahu perubahan dia, kamu takkan dapat buat. Takkan dapat nak isi nombor yang betul dalam kotak ni. Sebagai contoh, 2, 4. Lepas tu, dia buat kotak kosong. Lepas tu, dia buat 8. Jadi dekat sini, kalaulah kamu dah boleh detect, kamu dah boleh cam yang perubahan dia, kamu kena tambah 2. Jadi dekat sini, 4 tambah 2, baru kamu dapat 6. Lepas tu kamu nak uji dia betul ke tak? 6 ni guna pola tambah 2, dapat tak 8. Jadi kalau dapat 8, betul lah nombor yang kamu isi dalam kotak tu. Itulah dia. Bila cikgu ajar pola minggu lepas, cikgu ada highlight satu benda. Kalau kamu faham cara nak cari pola, sebenarnya kamu dah boleh faham apa isi dalam bab ni. Sebab apa? Sebab jujukan pun berkenaan dengan pola. Cumanya soalan dia tentang aturan nombor. Kalau dekat sini, perubahan nombor tu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham ke masalah jujukan ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi untuk masalah bagi jujukan, yang pertama-tama sekali adalah dia ada 2 je jenis soalan. 2 jenis soalan. Apa 2 jenis soalan tu? Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Apa 2 jenis soalan tu? Soalan yang pertama untuk jujukan dia dah diberi pola. Maksudnya kat sini apa? Pola diberikan. Yang kedua, pola tidak diberikan. Jadi kita akan pergi satu-satu. Macam mana soalan kalau pola diberikan? Macam mana soalan kalau pola tidak diberikan? Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan ajar kamu kalau soalan tu bila dia kata pola diberikan. Kita akan pergi kepada contoh soalan 8. 8A dengan B. Lepas ni kamu buat C dengan D. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan A dan B. Cikgu akan tunjuk 2 contoh. Lepas tu kamu akan buat B dengan C. Kamu akan buat B dengan C. Ni. C dengan D. Tapi cikgu tak nak kamu buat lagi. Cikgu nak kamu tengok. Okey. Jadi tadi cikgu cakap jujukan ni dia adalah tentang nombor apa nak kena isi dalam kotak ni. Sama juga kamu nampak dia bagi letak di nombor kosong dekat sini. Apa? Dia bagi letak kotak kosong. Jadi kamu kena fikir macam mana nak isi nombor yang betul dalam kotak tu.
Tu yang pertama. Yang kedua, dua jenis soalan cikgu dah bagi tahu awal-awal, pola diberikan. Apa maksud pola diberikan? Ini soalan senang. Bila dia cakap pola diberikan, contoh cikgu akan jawab soalan A. Semua. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Cikgu akan jawab dulu soalan A. Okey. Jadi soalan A dekat sini, pola dia apa dekat sini? Kamu kena cari apa pola dia dekat sini. Pola dia bagi tahu menolak 4. Jadi dekat sini kita dah boleh faham tolak 4. Jadi bila kita dah nampak dia punya pola, lepas tu kita buatlah sama-sama. 96 tolak 4. 96 kita tekan angka kita je. 96 tolak 4. Kita dapat 92. Jadi disebabkan pola dia sama, pastikan kamu tolak 4 dekat sini juga. Kamu tolak 4 dekat sini. Tolak 4 dekat sini. Tolak 4 sampai habis. Jadi 92 tolak 4 yang seterusnya. Dia jadi 88. 88 tolak 4 yang seterusnya. Jadi 84. 84 tolak 4 yang seterusnya. Dia jadi 80. Dan 80 tolak dengan 4. Dia jadi 76. Senang je. Sebab apa? Sebab pola dah diberikan. Jelas ke semua soalan A cikgu ajar? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Jadi, cikgu nak pesan satu benda. Pola ni kamu kena hati-hati. Pola boleh datang dalam keadaan tambah tolak darab bahagi. Jadi, bila kamu berhadapan dengan soalan macam ni, baca soalan elok-elok. Jadi, dekat sini pola dia apa? Kita bagi tahu pola dia apa? Mendarab 3. Nampak tak? Kalau kat sini dia terus bagi tahu menolak 4. Jadi dekat sini dia jauh sikit. Dia mendarab 3. Maksudnya baca elok-elok. Dekat sini kita dah baca darab 3. Jadi jujukan tu apa? Jujukan adalah satu aturan nombor yang mana pola dia sama. Jadi dekat sini kamu kena darab 3. Dekat sini kamu kena darab 3. Dekat sini kena darab 3. Sampailah habis kamu kena darab dengan 3. 7 darab 3, kita tekan kalkulator, kamu dapat 21. 21 darab 3, kamu dapat 63. 63 darab 3, kamu dapat 189. 189 darab 3, kamu dapat 567. 567 darab 3, kita dapat 1701. Jelas ke semua contoh yang cikgu cuba sampaikan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Susah ke senang cikgu nak tanya kamu? Susah ke senang? Senang. Senang. Okey. Jadi buka modul masing-masing boleh buka modul. Kita pergi kepada muka surat 5 semua kita pergi kepada muka surat 5. Jadi daripada muka surat 5 cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B dengan soalan C. Buat soalan B dengan soalan C. Rujuk dua contoh yang cikgu dah ajar dekat kamu. Okey, jadi cuba buat soalan B dengan soalan C. Surat 5 muka surat 5. Buku modul tahu buku modul. Okey, bagus, pandai. Dah ada yang dapat jawab. Lexa, jelas ke Lexa setakat ni Lexa? Jelas. Okey. Rania, rasa-rasa boleh buat tak tu Rania? Boleh. Okey.
Hantar kat cikgu Cikgu bagi masa 3 minit. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, bagus Arif. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, bagus. Habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Okey, jadi masing-masing cikgu nak mula buat soalan B dengan soalan C. Boleh ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ni soalan senang tau, tapi percayalah dalam UASA ada yang silap. Itu yang cikgu macam, kenapa silap? Jadi sebab dia silap adalah dia tak tahu cara nak jawab. Ni cikgu ajar cara nak jawab. Bila kamu nampak, ada kotak macam ni, ini maksudnya soalan jujukan. Jadi soalan jujukan ada 2 jenis. Satu dia bagi pola, satu dia tak bagi pola. Sekarang ni kita baca elok-elok. Menolak 7. Maksudnya dekat sini kita dah nampak ini adalah sama ke tadi? Lain. Okey, menolak 7. Jadi maksudnya kita kena cam betul-betul elok-elok. Pola dia adalah tolak 7. Kamu kena pastikan satu benda. Alhamdulillah. Okey, jadi kamu kena pastikan satu benda. Kamu kena pastikan jangan buat silap. Sebab kamu dah diberikan sini tolak 7. Sini tolak 7. Sini tolak 7. Sini tolak 7. Sini tolak 7 juga. Jadi kena tolak 7 hati-hati. 70 tolak 7 kamu dapat 70. 70 tolak 7 kamu dapat 63. 63 tolak 7 kamu dapat 56. 56 tolak 7 kamu dapat 49. 49 tolak 7 kamu dapat 42. Jadi itu je. Jelas ke semua soalan A boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan C. Baca soalan ni elok. Apa pola dia? Mendarab 4. Maksudnya pola dia darab 4. Jadi perubahan daripada sini kena darab 4. Sini kena darab 4. Sini darab 4. Sini darab 4. Jadi kat sini pun kena darab 4. Jadi 2 darab 4 kamu dapat 8. 8 darab 4 kamu dapat 32. 32 darab 4
4 dapat 128. 128 darab 4 kamu dapat 512. 512 darab 4 kamu dapat 2048. Jelas ke semua? Boleh faham cikgu ajar kat situ? Boleh. Susah ke senang? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Senang. Senang. Bagus. Okey. Jadi yang ni cikgu baru ajar. Ya, kita sekarang ni tengah dekat masalah. Masalah ada dua jenis. Satu, pola diberikan. Okey, cikgu dah ajar dah. Okey, yang kedua, pola tidak diberikan. Apa maksud pola tidak diberikan? Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan situasi dekat mana pola tu tak diberikan. Jadi dekat sini cikgu pakai soalan buku teks lah. Nampak ni? Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan 2A. Cikgu akan tunjuk kepada soalan 2A. Jadi dekat sini cikgu nak kamu nampak apa dekat soalan 2A ni? Cikgu nak nampak perkara pertama yang wajib kamu nampak adalah dibagi kotak. Dan bila dibagi kotak, kamu kena cari nombor apa yang betul untuk diisi dalam kotak tu. Lepas tu, kamu cek yang tadi. Yang tadi dekat sini kita dah ada pola dia. Pola diberikan. Tapi kita up sikit. Dekat sini kita dah mula apabila soalan dia pola tidak diberikan. Macam mana? Susah ke tak susah? Tak susah. Cikgu harap masing-masing semua orang ingat lagi macam mana nak cari pola. Jadi secara tak langsung soalan jujukan ni kamu kena cari pola dia dulu. Ingat lagi tak cara nak cari pola? Cikgu nak tanya, ingat lagi tak? Kristina ingat lagi ke cara nak cari pola? Ingat. Okey. Untuk siapa-siapa yang tak ingat, salin nota elok-elok. Jadi bila pola tidak diberikan, cikgu akan ajar dulu cara nak cari pola. Cikgu refresh balik yang kita belajar pada minggu lepas. Cara mencari pola. Yang pertama sekali, step yang pertama, kamu kena tengok dia punya susunan nombor. Kamu kena tengok dia punya susunan nombor. Daripada susunan nombor yang diberikan, kamu kena declare. Bukan declare aku cinta padamu. Bukan. Kamu kena declare sama ada susunan tu meningkat ataupun susunan tu menurun. Meningkat ni apa? Meningkat ni daripada nombor kecil pergi kepada nombor besar. Siapa tak silap? Siapa yang tak salin lagi, sila salin. Okey, menurun ni macam mana? Dia terbalik pula. Daripada nombor besar pergi kepada nombor kecil. Nampak dia menurun. Jadi, pola untuk meningkat dia boleh jadi dalam keadaan tambah dengan dia boleh jadi dalam keadaan darab. Kalau menurun macam mana? Kalau menurun, dia boleh jadi dalam keadaan tolak dan dia boleh jadi dalam keadaan bahagi. Okey. Itu cara nak cek operasi. Ini adalah bahagian dia punya operasi. Sekarang daripada operasi kita nak tahu pula. Tambah. Okey, contohlah kamu nak tahu, ni tambah cikgu. Ni tambah. Jadi macam mana nak tahu dia tambah? Tambah berapa? Jadi dekat sini pakai formula. Formula dia apa? Untuk tambah, formula dia adalah nombor depan tolak nombor belakang. Ni nota. Nombor depan tolak nombor belakang. Untuk darab, nombor depan bahagi nombor belakang. Untuk tolak, dia terbalik dengan tambah. Nombor belakang, tolak nombor depan. Untuk bahagi dia terbalik dengan darab. Nombor darab belakang, nombor belakang bahagi nombor depan. Ini formula dia. Tambah bila kamu dapat depan tolak belakang, lepas tu kamu boleh declare. Baru kamu boleh baca tambah berapa. Okey, tambah dengan darab ni cikgu bagi satu tips lagi. Kalau tambah dengan darab kita nak tengok perubahan dia. Nak kena guna
Yang pertama kamu boleh cuba dan uji. Yang kedua kat sini kita ambil shortcut. Shortcut dia bila nak pakai tambah, bila nak pakai darab. Kalau dia dalam keadaan tambah, dia punya perubahan nombor skala kecil. Skala dia kecil. Kalau darab, dia punya perubahan nombor skala dia besar. Sama juga dengan tolak. Kalau dia dalam keadaan tolak, skala perubahan dia dalam keadaan skala kecil. Kalau bahagi, sama macam darab, skala perubahan dia adalah pada skala besar. Okey. Skala kecil, skala besar ni macam mana? Contohlah. Kalau cikgu ambil 2 tambah 2. Cikgu buat tambah 2 kan. 4, 6, 8, 10. Nampak? Dia punya perubahan tu perubahan 2 nak pergi kepada 4 kecil. 4 nak pergi kepada 6 kecil. 6 nak pergi kepada 8 kecil. 8 nak pergi kepada 10 dia kecil. Kalau kita berjalan kan, kita akan dapat langkah yang sama. Sini 2 langkah, sini 2 langkah, sini 2 langkah, sini 2 langkah. Kalau darab macam mana? 2 darab 2 dapat 4. Tapi bila 4 darab dengan 2, kita dapat semua. Okey, 4 darab dengan 2, kita dapat berapa 4 darab 2? Cikgu nak tanya. 8. 8 darab 2 pula kita dapat 16. 16 darab dengan 2 kita dapat 32. Jadi kamu boleh nampak perubahan daripada 2 dengan 4. Oh, masih 2 langkah. Contoh kita berjalan kan. 4 nak pergi kepada 8. Tiba-tiba langkah kita makin besar. Ada kena tambah 4. 8 nak pergi kepada 16. Tiba-tiba langkah kita tu lagi besar. Ada 8 langkah dekat sini. 16 nak pergi kepada 32. Tadi 8 langkah. Langkah kita dah besar dah ni kita berjalan. Nak kena lagi besar. Itu yang maksud perubahan daripada nombor makin besar, makin besar, makin besar. Tadi dekat sini dia maintain je, dia berjalan sini tambah 2, sini tambah 2, sini tambah 2. Jadi dia 2 langkah je. Tapi bila dia darab, di sini kena tambah 2. Daripada perubahan 2 dengan 4, 2. 4 nak pergi kepada 8, perubahan dia 4 pula. 8 nak pergi kepada 16, perubahan dia 8 pula. 16 nak pergi kepada 32, perubahan dia 16. Nampak? Dia melompat 2, 4, 8, 16. Jadi bila dekat situ kamu check dia punya nombor tu, dia punya berjalan tu makin lama makin besar. Kalau dia maintain, kamu boleh pakai tambah. Kalau dia makin besar, kamu boleh terus pakai darab. Sama juga dengan tolak dengan bahagi. Jelas ke semua? Boleh faham kat sini? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi buat soalan yang tadi. Okey, 34, 28, 16. Step yang pertama, kita kena cari dia punya pola. Cari pola. Macam mana nak cari pola? Kita tengok dulu susunan nombor. 34, 28, 16. Rasa-rasalah nombor dia meningkat ke menurun? Daripada 3 nombor diberi tu, nombor dia meningkat ke menurun? Menurun. Okey, nombor dia menurun. Jadi dekat sini pula menurun, dia boleh jadi dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Jadi dekat sini cikgu akan pakai tolak dulu. Okey, cikgu declare dia tolak sebab cikgu nampak perubahan dia sikit. Perubahan 34, lepas tu 28, lepas tu 16, perubahan dia kecil. Jadi dekat sini tolak. Tolak formula dia nombor belakang tolak nombor depan. Jadi macam mana? Ambil 2 nombor yang duduk sebelah-sebelah. Jadi dekat sini cikgu ambil nombor 34 dengan 28. Cikgu ambil seri-seri. Ya semua, cikgu kemaskan cikgu punya jalan kerja. Okey. Jadi dekat sini soalan A ni, cikgu ambil 2 nombor 34 dengan 28.
Nombor belakang dia 34, nombor depan dia 28. 34 tolak 28 dapat berapa semua? 6. Okey, kita dapat 6. Jadi bila kita dah dapat 6, kita cek perubahan dia tolak 6. Okey, 34 tolak 6 dapat berapa? 28. Okey, nampak? Kita dah dapat dia 28. Jadi dekat sini, daripada pola tolak 6 tadi, guna tolak 6. 28 tolak 6 dapat berapa? 22. Okey, kita dapat 22. Macam suara Adlin. Adlin, bagus. 22. Jadi dekat sini step yang seterusnya penentu. Penentu sama ada kita punya pola tu betul ke tak. Macam mana? Okey, kat sini cikgu merahkan. 22 tolak 6. 22 tolak 6 dapat berapa semua? 16. Bagus. Jadi bila kita dah dapat 16, maksudnya betul lah pola kita tolak 6. Bila dah betul tolak 6, dekat sini tak payah nak ragu-ragu. Sini pun tolak 6, sini pun tolak 6. 16 tolak 6 dapat 10, 10 10 tolak 6 dapat 4. Ini cara kita nak isi kalau dia tak bagi pola. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Mia jelas ke Mia? Jelas. Okey, Rania jelas ke Rania? Jelas. Okey, Ilman jelas ke Ilman? Contoh yang cikgu bagi. Jelas. Okey. Okey, kita cuba buat 2 soalan. Okey, ni cikgu ingat nak ambil daripada modul tapi ada yang dah buat sebenarnya. Okey, tapi cikgu ambil daripada dekat sini Okey. Daripada soalan A, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Daripada contoh yang cikgu bagi dekat soalan A, cuba buat soalan B. Okey, cuba buat. Cari dulu dia punya pola. Cari dulu dia punya pola. Kejap semua kejap Seri-seri cikgu cari soalan lain. Okey. Sorry. Okey, cuba buat soalan B yang ni. Silap soalan. Abang RSG boleh buat tak tu agak-agak? Boleh ko. Boleh.
Okey, bagus. Satu minit lagi. Okey, bagus. Boleh pun buat. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu nak tanya, senang ke susah ni? Boleh jawab ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, macam nilah, okey. Jadi masing-masing kita akan buat soalan B ni dulu, lepas tu baru buat soalan B yang cikgu baru nak bagi tadi. Okey. Jadi berdasarkan soalan ni, masing-masing cikgu nak mula buat. Siapa yang tak faham, salin tau, salin. Sebab boleh jadikan contoh, boleh jadikan nota. Cikgu tak ada pun soalan ni dalam modul, memang tak ada. Tapi, bukannya cikgu rujuk satu soalan dalam satu buku je, tak. Cikgu suka rujuk juga soalan daripada buku teks. Okey. Sebab pattern dia sama je, pattern dia sama je. Jadi jangan risaulah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Yang pertama sekali kamu kena fikir dia ada kotak kosong dekat situ, kamu nak isi nombor apa dalam kotak tu? Lepas tu bila kamu nak isi, kamu kena tahu perubahan pola. Jadi dekat sini kamu kena cari dahulu perubahan pola dia. Okey, daripada perubahan pola, kita tengok dulu dia punya susunan nombor. Soalan B ni susunan nombor dia meningkat ke menurun semua? Meningkat ke menurun? Menurun. Tak ada orang? Ya, pandai. Dia dalam keadaan menurun. 88 turun 64 turun 52. Kamu tak payahlah tengok kotak tu. Kamu just tengok nombor yang diberikan. Kamu jangan tengok daripada sini ke sini. Salah. Kamu kena tengok daripada sini ke sini. Jadi dekat sini gunakan nombor yang ada untuk kamu declare. Untuk kamu tentukan sama ada dia menurun ataupun meningkat. Jelas ke semua step yang pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Bila dia menurun, dia dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Kita tengok perubahan nombor. Perubahan nombor ni tak besar. Perubahan nombor ni tak besar. Jadi dekat sini cikgu pakai tolak. Jadi formula untuk tolak adalah nombor belakang tolak nombor depan. Jadi macam mana nak pakai dua formula ni? Ambil dua nombor. Dekat sini kita ada nombor 64 dengan nombor 52. Ambil 64 dengan 52. 64 tolak 52. Tekan kalkulator 64 tolak 52 dapat berapa semua? 12. Okey. Jadi 64 tolak 52 kita dapat 12. Operasi kita tolak. Kita dapat tolak berapa? Tolak 12. Jadi dekat sini pola yang kita dapat tolak 12. Jadi gunakan 88 tolak 12. 88 tolak 12 dapat berapa? 76. 76. Jadi dekat sini kita nak tahu tolak 12 tu betul ke salah.
Dekat sini cikgu buat warna merah supaya kamu nampak. Dekat sinilah cikgu cek sama ada pola tolak 12 ni betul ke salah. 76 tolak 12 dapat berapa semua? 64. 64. Jadi bila kita dah dapat 64, kita dapat seperti apa yang soalan berikan. Jadi dekat sini kamu tak payah ragukan dah pola kamu betul. Kat sini kamu pakai tolak 12, kat sini pun kamu pakai tolak 12. 52 tolak 12 kita tekan kalkulator dapat 40. 40 tolak pula dengan 12 kita dapat 28. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Salin salin. Okey. Jadi kita akan buat soalan B yang ni. Baru kita buat soalan B yang ni. Okey. Jadi berdasarkan apa yang cikgu ajar tadi, cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Jadi nampak je sama soalannya, tapi cara nak buat tu ada lain sikit. Jadi dekat sini cikgu nak nampakkan kamu boleh buat semua jenis soalan kalau dia dalam keadaan macam ni. Okey, cuba selesaikan soalan B yang ni. Cikgu bagi masa 3 minit dari sekarang. Okey, ada yang dah dapat buat dah. Bagus. Alin dapat buat tak tu? Dapat. Dapat. Christina dapat buat tak tu? Dapat. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Amar dapat tak tu Amar? Ke susah? Tak dapat aku pening. Tak dapat. Okey, cikgu ajar Okey, jadi yang pertama sekali cari pola. Cari pola. Benda yang sama je cikgu nak mula buat, boleh ke semua? Cikgu nak mula buat? Boleh. Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, pola. Kita tengok nombor yang ada, daripada nombor yang ada 32, 16 dengan 4 ni, kita pandang daripada anak panah yang cikgu tunjuk. Rasa-rasa pola dia menurun ke meningkat? Menurun.
Pandai. Pola dia menurun. Jadi bila dia menurun, dia boleh jadi dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Jadi dekat sini kita pakai tolak. Formula tolak apa? Formula tolak ambil nombor belakang, tolak nombor depan. Ambil 2 nombor ya semua. Jangan ambil sampai 3 nombor. Dan syarat bagi 2 nombor yang dipilih mesti duduk sebelah-sebelah. 32 dengan 16. 32 tolak 16. 32 tolak 16 dapat berapa semua? 16. Okey, kita dapat 16. Jadi kita pakai tolak. Kita pakai tolak 16. Cumanya dekat sini bila dekat depan ni tak ada lagi nombor, kita pakai dekat sini. Kita gunakan apa yang ada ni untuk kita check betul ke tolak 16. Jadi dekat sini kita buat pakai kalkulator 16 tolak 16. 16 kan operasi kita kan tolak sekarang. Tolak berapa? Tolak 16. Jadi dekat sini pola kita tolak 16. Okey, 16 tolak 16 dapat berapa semua? Kosong. Kosong. Okey, kat sini kita nak check cikgu merahkan. Kosong tolak 16 dapat berapa semua? Kosong tolak 16 dapat berapa? Negatif 16. Negatif 16 tapi dia tulis 4. Jadi dekat sini apa yang kamu cari ni salah. Pola dia bukan tolak 16. Jadi kita boleh simpulkan ini bukan pola dia. Jadi bila kita dah tengok dia bukan tolak, maksudnya kamu pergi uji dia kepada bahagi pula. Cikgu kena tunjuk juga contoh kalau di dalam keadaan bahagi macam mana. Okey, jadi dekat sini cikgu pakai bahagi. Jadi kamu janganlah down pula. Jangan down pula. Cikgu pakai soalan yang sama, cumanya cikgu pakai bahagi pula. Bahagi formula dia apa? Formula untuk bahagi nombor belakang bahagi nombor depan. Jadi dekat sini ambil 2 nombor. Ambil 2 nombor. Kita buat 32 dengan 16. Ambil 32 bahagi 16. Dapat berapa semua? 32 bahagi 16? 2. 2. Jadi kita punya operasi dekat sini bahagi. Dan bilangan kita 2. Maksudnya pola kita bahagi 2. Kita test. 16 bahagi 2 dapat berapa semua? 16 bahagi 2? 8. 8. Jadi dekat sini cikgu merahkan. Cikgu nak kat sini penentu sama ada pola kita betul ke tak. 8 bahagi 2 dapat berapa semua? 4. 4. Jadi bila kita dah dapat 4, inilah pola yang betul. Inilah pola yang betul. Bahagi 2. Jadi bila kita dah bahagi 2, kita nak isi yang belakang. Kalaulah dia ke depan dia bahagi, jadi kalau kita nak ke belakang, kita darab. 30 darab 2 dapat berapa? 64. Ya, inilah jawapan dia. 64 darab 2 dapat berapa? 128. 128. Inilah cara nak selesaikan dia. Kalaulah ke depan tu tolak, okey, kalau kamu dah declare tolak ni betul, kod betul lah kan, apa-apa soalan betul tolak. Kamu nak isi nombor yang dekat depan ni, maksudnya kamu kena tambah. Kalau ni bahagi, belakang dia tolak, belakang dia darab. Dia terbalik. Untuk tambah pasangan dia tolak. Kalau darab pasangan dia bahagi. Jelas ke semua? Cikgu ajar dekat soalan B ni, boleh faham? Boleh. Okey. Amar, pening dah sekarang? Ke dah okey dah? Dah okey, dah faham. Okey, bagus. Leksa macam mana Leksa? Jelas? Sangat. Alhamdulillah. Okey, habis. Jadi cikgu kena tunjuk juga. Kalau cikgu tunjuk yang senang, dia tiba-tiba soalan dalam periksa keluar soalan susah, apa yang kamu nak buat nanti? Cikgu saya ajar sampai sini je. Tak boleh, sebab tu cikgu tunjuk juga. Sebab tu cikgu tunjuk juga sampai habis yang ni. Okey, habis dah. Jadi
kita berbalik kepada kita punya soalan. Dekat sini kita dah belajar dah. Masalah yang cikgu ajar tadi adalah apabila pola tidak diberikan. Cikgu dah ajar. Maksudnya kalau pola tak diberikan, kita kena carilah pola. Cari macam mana? Pakailah formula yang cikgu ajar ni. Ni formula cari pola. Siapa-siapa yang pening, tengok balik rakaman kelas ni. Kristina macam mana? Jelas ke Kristina? Jelas. Okey, bagus. Adeline, jelas ke Adeline? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu dah ajar yang nombor 2. Masalah. Nak selesaikan masalah yang berkaitan dengan pola. Okey, jadi kelas kita tak lama dah. Kelas kita ada 40 minit je. Jadi dekat sini cikgu nak ada lagi 2 benda cikgu nak ajar. Nombor 3 dengan nombor 4. Jadi cikgu nak ni mana nombor 3? Ni nombor 3 TN. Nombor 4 ungkapan algebra. Habis ungkapan algebra, habis dah kelas kita. Okey, boleh ke cikgu nak pergi kepada nombor 3? Boleh. Okey, baik. Bagus. TN. TN. T tu apa? T ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia terms. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebutan. N tu apa? N tu adalah numbers. Numbers ke number ke, cikgu pun tak pandai sangat bahasa Inggeris ni. Number. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil dia nombor ataupun bilangan. Okey. Jadi bila dia gabungkan TN, jadilah kita boleh tahu sebutan ke berapa. Apa maksud cikgu? Maksudnya dekat sini huruf N boleh diberikan mengikut nombor dia. Kalau nombor dia jadi 3, contoh cikgu tulis T3, maksudnya dia jadi sebutan ke-3. Untuk N dia boleh tukar-tukar. Ikutlah. Lepas tu cikgu tulis T4. Apa maksud T4? Ini adalah sebutan ke-4. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cara nak baca dia adalah contoh kalau cikgu tulis 2, 4, 6, 8, 10. Maksudnya 2 ni jadi sebutan pertama, 4 ni jadi sebutan kedua, 6 ni jadi sebutan ketiga, 8 ni jadi sebutan keempat, 10 ni jadi sebutan kelima. Itu cara nak baca dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi kita berbalik kepada kita punya modul. Kita punya modul. Buka muka surat. Ni nanti cikgu ajar algebra ni. Okey. Buka muka surat 7. Masing-masing boleh buka muka surat 7. Jadi kita akan selesaikan soalan A dan kita akan selesaikan cikgu akan buat A, kamu buat B tau. Okey, ni homework lah. Alang-alang tu kita buat sama-sama. Okey, jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan soalan A dulu. Okey. Yang pertama-tama sekali, bila kamu berhadapan dengan soalan macam ni, baca soalan tu elok-elok. Jadi dia nak apa? Dia tentukan sebutan ke-6 bagi jujukan nombor yang berikut. Maksudnya apa? Dia nak sebutan ke-6. Jadi dia nak apa? Dia nak T6. Dia nak T6. Kalau cikgu tulis 23, 30, 37, 44. Sini baru T1. Sini baru T2. Sini baru T3. Sini baru T4. Jadi dekat sini nak pergi kepada T6. Ada lagi satu kotak nama dia T5. Ada lagi satu kotak baru kamu dapat T6. Jadi nombor yang dekat sinilah yang kamu nak tahu. Nombor tu lah dia punya jawapan.
Okey, boleh follow lagi tak ni? Nak dengar suara sikit, boleh follow lagi tak? Boleh. Okey, baik. Jadi dekat sini bila kamu nak dapatkan nombor yang dalam kotak ni, nak tak nak kamu kena cari apa pola dia. Jadi nak cari pola dia macam tadi. Sebab tu cikgu cakap kalau kamu faham pola, kamu dah faham dah bab ni sebenarnya. Okey, jadi bila kita nak faham, kita nak cari pola, kita tengok susunan nombor. Susunan nombor dekat sini meningkat ke menurun semua? Meningkat. Okey, pandai. Susunan dia adalah meningkat. Jadi dekat sini kita pakai tambah dulu. Jadi tambah formula dia apa? Formula dia nombor depan tolak nombor belakang. Ambil dua nombor, 23 dengan 30. Jadi 30 jadi nombor depan. Tolak nombor belakang 23. 30 tolak 23 dapat berapa semua? Dapat berapa? 7. Okey. Dah ngantuk dah semua. Okey, kita dapat 7. Jadi pola kita tambah berapa? Tambah 7. Jadi dekat sini tambah 7. Jadi kita teruskan daripada sini sahaja. 44 tambah 7 dapat berapa semua? Tekan kalkulator. 44 tambah 7 dapat berapa? 51. Okey. 51 kita pergi pula. 51 tambah 7 dapat berapa? 58. 58. Jadi dekat sini T6 adalah sama dengan 58. Itu cara nak buat dia. Jelas ke semua soalan 2A? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, berdasarkan soalan A yang cikgu ajar, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan B. Tengok contoh cikgu buat dekat A, cuba buat soalan B. Bagi tahu apa sebutan ke-6 untuk soalan B. Apa sebutan ke-6? Alexa, boleh buat tak tu sebutan ke-6? Boleh. Okey. Okey, bagus. Ada yang dah hantar. Cikgu bagi masa. Okey. Cikgu, tu T4 ke yang mana T4? Dia nak T6, dia nak T6. Dia punya soalan nak T6. Okey, bagus. Okey.
Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan B ni. Boleh ke semua cikgu nak buat soalan B ni? Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan B. Tengok Dia nak sebutan ke-6. Sebutan ke-6. Sebutan ke-6 adalah T6. Jadi dekat sini jujukan bagi nombor ni adalah 70, 65, 60, 55. Ini baru T1. Ini baru T2. Ini baru T3. Ini baru T4. Jadi dia nak sampai T6, sini ada lagi 2 kotak. Dia ada lagi 2 kotak. Jadi kamu nak cari T6 ni berapa? Yang pertama sekali kita kena cari pola dia. Jadi pola dia kita tengok susunan nombor dia, rasa-rasa dia meningkat ke menurun semua? Pola dia meningkat ke menurun? Menurun. Ada orang tak ni? 70, 65, 60, 55. Meningkat ke menurun tu susunan nombor dia? Menurun. Okey, pandai. Menurun. Jadi bila menurun, dekat sini cikgu pakai tolak dulu. Tolak formula dia adalah nombor belakang tolak nombor depan. Ambil 2 nombor, 70 dengan 65. Belakang dia 70, tolak depan dia 65. 70 tolak 65 kita dapat berapa? 5. Ya, kita dapat 5. Jadi sekarang operasi kita tolak berapa? Tolak 5. Jadi pola kita adalah tolak 5. Jadi kita mulakan dengan 55 tolak 5. 55 tolak 5 dapat berapa? 50. 50. 50 tolak berapa? 45. 50 tolak 5 dapat berapa? 45. Iya, kita dapat 45. Jadi T6 untuk soalan ni adalah sama dengan 45. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kok-kok ni dah ngantuk ni sedia air sedia air. Nanti Kang, cikgu ni yang paling penting ni. Ni yang paling penting ni kita nak belajar ni. Sebab kita nak pergi kepada ungkapan algebra. Dah ready ke ni? Nak pergi ungkapan algebra ni? Dah ready ke? Dah. Okey, baik. Okey, jadi untuk hari ni penutup kelas kita. Yang ni TN cikgu dah ajar. Sekarang cikgu nak pergi buat ungkapan algebra. Cikgu nak buat ungkapan algebra. Kristina ada lagi tak tu kat situ? Ada. Ada. Adlin ada lagi tak tu kat situ? Ada. Okey. Jadi sekarang cikgu nak buat ungkapan algebra. Apa penting sangat ungkapan algebra ni? Okey, kita tengok soalan B ni. Daripada soalan B kan, tiba-tiba dia minta T12. Tiba-tiba dia minta T45. Maksudnya apa? Sebutan ke-45. Maksudnya apa? Sebutan ke-12. Buat pergi tolak 5, tolak 5, tolak 5 sampai ke sebutan 45. Jadi kalau kamu buat macam tu betul, tapi jalan kerjanya panjang, habis kertas kamu. Jadi dekat sini keluarlah satu solution. Kita dapatkan dia punya ungkapan algebra.
Bila kamu dapat dia punya ungkapan algebra, kalau soalan tu minta sebutan ke 100 pun kamu boleh buat. Tanpa dapatkan sebutan ke 99. Maksudnya apa? Maksudnya bila soalan nak sebutan ke 12, kamu cari sebutan 12 je. Kamu tak payah nak cari sebutan ke 11 dia berapa, sebutan ke 10 dia berapa, sebutan ke 9 dia berapa. Maksudnya apa? Maksudnya kamu just jawab soalan dia. Dia nak soalan sebutan ke 12, kita cari sebutan ke 12. Jadi itulah kenapa adanya ungkapan algebra. Ada kat sini, ada orang tak ni nak dengar suara sikit, ada ke? Ada. Mestilah. Ada. Okey, bagus. Dah ready belum nak belajar sebutan algebra ni? Ungkapan algebra dah ready belum? Dah Dah. ready aku. Okey, baik. Jadi sekarang kita nak belajar ungkapan algebra. Apa kelebihan ungkapan algebra? Kalau dia minta T1000, sebutan ke 1000 pun kamu boleh buat. Jadi cikgu akan ajar kamu cara nak keluarkan ungkapan algebra. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini dia punya soalan. Masing-masing boleh tengok kepada muka surat nombor 8 lah. Okey, jadi cikgu akan buat soalan contoh dululah. Cikgu akan buat soalan contoh. Kita ada masa kelas kita 25 minit je. Jadi tengok betul-betul . Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cara nak buat ungkapan algebra, dia ada sedikit perbezaan. Perbezaan yang pertama dekat sini adalah daripada susunan T. Okey, cikgu salin balik soalannya. Tolak 1, 2, 5, 8. Kalau dia bukan ungkapan algebra, yang ni dia mula dengan T1. Tapi bila kita nak buat ungkapan algebra, dekat sini sebutan pertama kita panggil dia T0. Lepas tu baru kita teruskan. Sebutan yang kedua jadi T1. Sebutan yang ketiga jadi T2. Sebutan yang keempat jadi T3. Jelas ke semua sampai kat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Cara dia adalah yang pertama kita cari pola. Sebab tu cikgu cakap pola ni penting. Dia ada juga. Dia ada dekat soalan mana-mana. Okey. Pola dia dekat sini kamu nampak dia menurun ke meningkat? Meningkat. Meningkat. Okey, cikgu tanya teruslah. Rasa-rasa meningkat berapa? Tambah ke darab? Tambah. Okey, pandai. Tambah berapa agak-agak? Tambah 3. berapa agak-agak? 3. Ya, tambah 3. Untuk siapa-siapa yang tak tahu lagi, cikgu tunjuk. Meningkatkan tambah dengan darab. Cikgu pakai tambah dulu. Tambah formula dia apa? Formula dia nombor depan tolak nombor belakang. Jadi dekat sini cikgu ambil 2 nombor. 2 dengan 5. Jadi nombor depan dia 5. Tolak nombor belakang dia 2. 5 tolak 2 dapat 3. Operasi kita tambah. Dan tambah berapa? Tambah 3. Sebab itulah cikgu dapat tambah 3. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Jadi pola kita tambah 3. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu buat terus ungkapan algebra dia. Cikgu buat terus ungkapan algebra dia. Okey, cara dia adalah kamu keluarkan sebutan yang pertama. Sebutan yang pertama dekat sini berapa? Sebutan yang pertama dekat sini berapa? -1. Pandai. Keluarkan -1. Pola dia berapa? Pola dia tambah 3. Kamu terus buat tambah 3. Kemudian kamu letak huruf N. Itu je. Jadi dekat sini inilah ungkapan algebra dia. Cara tulis dia adalah Tn sama dengan -1 tambah 3N.
Ammar, jelaskan Ammar. Boleh faham? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu teruskan. Soalan yang ni, dia minta sebutan ke-8 dan sebutan ke-12. Dia minta sebutan ke-8 dan sebutan ke-12. Okey, jadi kita baca dulu kalau sebutan ke-8, sebutan ke-8. Maksudnya dia bukan T8 tau. Kalau ungkapan algebra, dia bukan T8. Sebab apa? Sebab dia mula dengan T kosong. Okey, rasa-rasa sebutan ke-8 dia T berapa semua? Dia T berapa? Siapa tahu? Tak tahu? Tak nak cuba? Rasa-rasa ungkapan algebra untuk sebutan ke-8 kita pakai T berapa? T7. Pandai. Kita pakai T7. T7. Okey. Cikgu dah bagi tahu sebab dia mula dengan kosong. T kosong ni menjadi sebutan yang pertama. Jangan pening pula. Okeylah, contohlah cikgu buat kotak. Kotak pertama, kotak kedua. 1 sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima, sebutan keenam, sebutan ketujuh, sebutan ke-8. Cara kira dia punya T. Sini 3 kan? T4, T5, T6, T7. Jadi sebab tu cikgu cakap sebutan ke-8 adalah sama dengan T7. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Sebab perbezaan yang tadi dia mula dengan T kosong. Yang tadi kita belajar, dia tak pakai algebra tau. Jadi dekat sini kita pakai tak pakai algebra, dia jadi T1. Tapi kalau kamu pakai algebra, sebutan yang pertama mula dengan T kosong. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi bila kita dah setkan dia T7, maksudnya pakai formula ni. Tn tu dia jadi T7. Sama dengan tolak 1 tambah 3 disebabkan N ni adalah 7. Kita gantikan N ni dengan 7 juga. Sebab dia T7. Sebab tu penting dia punya T tu. T berapa. Sebab kita nak dapatkan dia punya nombor apa nak kena gantikan dalam N. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi kita tekan je kalkulator. Tolak 1 tambah 3 darab 7. Kita akan dapat jawapan dia 20. Maksudnya sebutan ke-8 adalah sama dengan 20. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau cikgu cakap sebutan ke-12. Cikgu cakap sebutan ke-12. Rasa-rasa kalau sebutan ke-12 dia T berapa? Ha. 11. Okey, pandai. Tolak 1. 12 ni tolak 1. Dapatlah 11. T11. Itu je. Jadi maksudnya kita pakai T11. Sama dengan masukkan dalam formula. Tolak 1 tambah 3. N ni menjadi 11. Jadi kita gantikan 11. Kita tekanlah kalkulator. Tolak 1 tambah 3 darab 11. Kita dapat 32. Jadi sebutan dia adalah sama dengan 32. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Mia jelas ke Mia? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kristina ada soalan tak Kristina? Tak ada. Okey. Okey. Jadi ni contoh yang cikgu tunjuk. Ini adalah contoh yang cikgu tunjuk. Contoh terakhir cikgu nak tunjuk adalah guna soalan ni. Cikgu nak guna soalan ni. Nampak ni? Kat sini cikgu akan tunjukkan yang dekat atas ni cikgu tak pakai ungkapan algebra.
Tapi dekat belah bawah cikgu nak pakai ungkapan algebra. Jadi cikgu ambil susunan nombor dia. Ada 4 je kan? 70, 65, 60, 55. Jadi sekarang kita nak cari T6. Dia nak tanya sebutan ke-6. Sebutan ke-6. Jadi untuk ungkapan algebra. Cikgu terangkan lagi sekali. Untuk ungkapan algebra. Kalau dia punya sebutan ke-6, maksudnya dia T berapa semua? Dia T berapa agak-agak sebutan algebra? Dia T berapa? 5. 5. Ya, dia T5. Itu je. Itu je perbezaan dia. Sebab apa? Sebab kalau ungkapan algebra, dia punya kiraan, ni dia jadi T0, ni T1, ni T2, ini T3. Jadi kalau dia T5, maksudnya kita keluarkan pola dia, cikgu dah tarik kat sini tolak 5. Nombor pertama dia 70. Pola dia tolak 5. Lepas tu N. Inilah kita punya ungkapan algebra. Cikgu ulang lagi sekali. Apa 70 ni? 70 ni adalah sebutan pertama. 70 adalah sebutan pertama. Nampak ni 70. Tolak 5 adalah dia punya pola. Yang N adalah dia punya pemala. Ataupun kita panggil dia, inilah algebra ambil alih. Jelas ke? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu akan pakai kita punya formula untuk dapatkan sebutan ke-6. Okey, dia T5 sekarang. Jadi T5 sama dengan ambil 70 tolak 5. N kita disebabkan ni jadi 5, kita gantikan dengan 5. Sekarang cuba masing-masing tekan kalkulator. 70 tolak 5 darab 5. Dapat berapa? 45. Iya, kita dapat 45. Nampak? Kita dapat jawapan yang sama. Yang cuma perbezaannya dekat atas ni kita tak pakai ungkapan algebra. Jadi bila kamu tak pakai ungkapan algebra, kamu kena cari juga yang ni berapa. Kalau tak pakai ungkapan algebra, dia minta T10. Kamu kena cari T7, T8, T9, T10. Kalau ada ungkapan algebra, kalau dia minta T10, maksudnya kamu just terus masukkan sahaja 70 tolak 5 darab 10. Kamu tak perlu nak cari 7, 8, 9 ni. Jelas ke semua? Tu perbezaan dia. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Kristina, okey ke? Boleh faham Kristina? Boleh. Okey, yang ni selalu ramai yang tak dapat nak buat. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Okey, cikgu buka juga 1 minit untuk siapa-siapa yang nak tanya soalan. Tanya soalan. Kalau siapa-siapa ada nak tanya soalan, tanya terus. Jangan diam, nanti tertinggal. Lama-lama diam, nanti tertinggal nanti. Mia jelas ke Mia? Cikgu tunjuk kat depan ni, boleh faham? Boleh. Okey. Lexa jelas ke Lexa? Jelas. Okey. Amar jelas ke Amar? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, Okey, dah. Kita nak buat sesi soalan, boleh ke?
Boleh. Okey, baik. Okey, dengan menggunakan ungkapan algebra, dengan menggunakan ungkapan algebra. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan 3A. Cuba buat soalan 3A. Cikgu bagi masa 4 minit. Ni lama sikit cikgu bagi. Ni soalan yang terakhir dah. Ni adalah soalan yang terakhir dah. Okey, 4 minit dari sekarang boleh buat. Wow, laju. Bagus. Pandai. Oh, nak contoh tadi, Okey, kejap. Contoh tadi, inilah. Kita letak kat sini, Sekejap, semua. Cikgu nak letak contoh tadi. Ini kan kalau kamu dapat buat ni kat sekolah kan, cikgu berani jamin, confirm cikgu-cikgu kat sekolah tabik kamu. Sebab yang ni sebenarnya ramai student yang tak faham. Betul, betul. Macam mana nak faham kalau dah dalam kelas 40 orang? Boleh nak faham, boleh. Kamu kena ke depan sikit daripada kawan-kawan. Jadi gunakanlah peluang ni untuk fahamkan betul-betul. Cikgu ngajar juga dulu kat sekolah. Jadi cikgu boleh nampak mana student yang dengan mengelamunnya, dengan yang main-mainnya. Kalau nak faham ni dia perlukan fokus sikit. Untuk ungkapan algebra memang diperlukan fokus sikit. Ingat tahu, ini sebutan pertama. Yang ni pola. Yang ni N. Dia punya pemala. Okey, 3 minit lagi. Amar, rasa-rasa pening lagi ke? Ke dah okey dah? Dah okey lah. Okey. Okey, 1 minit lagi.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Betul lah tu jawapan dia. Okey semua. Jadi cikgu nak masing-masing buka kamera sikit. Soalan yang terakhir dah ni. Takut-takut tengah tidur tu. Okey, buka kamera dulu. Amar, mana Amar? Buka kamera. Rania, Kristina, Adlin. Jadi buka kamera. Okey, untuk minggu depan, nanti cikgu teranglah yang last sekali Okey, jadi dekat sini yang pertama sekali, cikgu nak tanya kamu semua, apa pola dia? 54, 47, 40, 33. Apa pola dia? Cikgu nak tanya. Apa pola dia agak-agak untuk soalan A sebelumnya. ni? Apa berapa? Tolak 7. Okey, Menolak 7. tolak 7. Okey, apa sebutan pertama dia? 54. Jadi ambil 54, isi pola, isi N. Ini sahaja cara nak buat ungkapan algebra. N sama dengan 54 tolak 7N. Kemudian kamu cek soalan apa? Soalan nak sebutan ke-8. Kalau dia nak sebutan ke-8, maksudnya dia T berapa semua? Sebutan ke-8 T berapa? 7. Pandai. Sebutan ke-8 adalah T7. Isi je lah 7. T7 sama dengan 54 tolak 7. N ni gantikan dengan 7. Kita tekanlah kalkulator. 54 tolak 7 darab dengan 7. Kita dapat 5. Jelas ke semua untuk sebutan ke-8? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, untuk sebutan ke-12. Sebutan ke-12 dia T berapa semua? 11. Okey, T11. Jadi kita gantikanlah T11. 54 tolak 7 gantikan 11. Jadi 54 tolak 7 darab dengan 11 kita dapat negatif 23. Inilah jawapan untuk sebutan ke-12. Nampak kamu tak perlu nak cari. Dia minta sebutan ke-12. Tak perlu nak cari sebutan ke-10. Tak perlu nak cari sebutan ke-9. Kamu daripada 4 sebutan dibagi, kita terus dapat sebutan ke-12. Itulah kelebihan ungkapan algebra. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi, lengkaplah untuk kita punya pola dan jujukan. Cikgu dah ajar dah. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Amar mana Amar? Mia, Lexa. Kita dah habis kelas dah. Amar macam mana? Jelas dah kelas kita? Boleh faham? Boleh faham cikgu, boleh faham. Alhamdulillah. Lexa macam mana Lexa? Sempat ke salin semuanya Lexa? Sempat. Sempat. Madinah. Oh, diam Madinah hari ni. Madinah macam mana Madinah? Okey ke Madinah? Okey. Okay, kalau tak okey, kalau lah ada yang nak masuk kelas lagi, tapi benda yang samalah cikgu ajar. Cikgu ada buka kelas lagi esok malam. Okey, untuk minggu depan cikgu bagi tahu awal-awal lah. Untuk minggu depan, untuk kok-kok siapa yang nak pergi tarawih kan. Kan malam kan kita ada tarawih kan. Bulan Syawal. Bulan Syawal ke bulan Ramadan ni? Dah lupa dah bulan berapa? Bulan Ramadan ni kan. Okey, bulan Ramadan ni kita ada tarawih. Okey, jadi cikgu buka kelas petang. Kelas petang cumanya untuk kalau kelas petang kalau kamu tak larat kamu datanglah kelas malam. Kelas petang ni pukul 5.7. Hari Isnin pukul 5 hingga 7. Jadi kalau kamu dah datang kelas petang tu kamu tak payah dah datang kelas malam. Tapi kalau kamu nak, cikgu saya nak belajar lagi lah. Datanglah. Tak, okay, cikgu memang buka je dua-dua. Cikgu, itu adalah usaha daripada cikgu. Cikgu buka kelas petang supaya kamu tak ketinggalan lah tarawih untuk siapa-siapa yang nak kejar tarawih. Okey, tapi 5 hingga 7 lah. Untuk kok jadi penat ke, lesu ke time tu. Tapi apa-apa pun terserah pada kamu. Tu je lah yang cikgu boleh bantu. Cikgu boleh buka satu kelas lagi untuk petang supaya malam tu kamu free untuk ikut family pergi tarawih sama-sama, pergi masjid. Okey ke semua?
Boleh jelas? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi sekarang sudah pun pukul 11 malam. Kok kan habis lewat kan, takut ngantuk dah. Ikutlah, terserah pada kamu. Nanti nak datang kelas petang Isnin tau, cikgu bagi nanti. Cikgu mention dalam grup. Okey semua, maaf salah silap daripada cikgu. Selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.